أعوذ ب... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ni kita sambung semula sikit tentang kelebihan Muharram. Hari ini 9 Muharram. Jadi barang siapa yang berpuasa Ta'asu'a Muharram 9 Muharram. Di beberapa 2 minggu lepas kita baca tentang Fadail Al-Awqat, iaitu sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahmatullah alaih. Dan beliau telah mengeluarkan suatu bab, iaitu tentang kelebihan bulan Muharram, keutamaan bulan Muharram dan berkaitan dengan seluruh perkara-perkara ataupun kelebihan yang ada dalam bulan Muharram, dan juga diterangkan keterangan tentang puasa sunat di dalam bulan Muharram. Jadi sambungan dia. Pada hadis yang ke-231, Abu Abdullah Al-Hafiz telah mengkhabarkan kepada kami, Abu Muhammad Ahmad ibni Abdullah Al-Muzani telah memberitakan kepada kami. Juga Ali bin Muhammad bin Isa memberitahu kami, Abu Al-Yamani memberitahu kami, Shu'aib telah memberitakan kepada kami. Daripada Az-Zuhri, Urwah bin Zubair telah mengkhabarkan kepada kami bahawa Ummahatul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, kata Aisyah radhiyallahu anha, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan berpuasa pada hari Ashura. Nabi perintahkan supaya berpuasa pada hari Ashura, pada 10 Muharram, sebelum difardukan Ramadan. Kemudian apabila puasa bulan Ramadan itu difardukan, siapa yang berkehendak maka ia boleh berpuasa Ashura. Siapa yang berkehendak maka ia berbuka. Maka berkata Al-Imam Al-Qurtubi, berkata Al-Imam Baihaqi rahmatullah alaih, maka kalangan kelompok yang berpandangan bahawa puasa Ashura itu tidak pernah diwajibkan, dan ini adalah pandangan yang benar dan dia berhujah dengan dalil ini. Jadi riwayat Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum puasa Ramadan, sebelum diturunkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, sebelum turun ayat ni, dia sama macam sebelum turun kefarduan salat, sebelum peristiwa Isra' wal Mi'raj. Sebelum Mi'raj tak ada sembahyang 5 waktu, ada solat, tapi solat 2 waktu, pagi sekali, petang sekali. Cuma ulama berbahas, ada perbincangan yang panjang, perbahasan yang panjang tentang kaifiat solat tu, macam mana dia solat pagi dan petang. Tapi satu kali pagi, satu kali petang. Kemudian setelah Allah perintahkan solatul maktubah, solat turun ayat tentang perintah untuk solat fardu 5 waktu, maka Jibril alaihissalam telah datang dan ajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kaifiat solat, macam mana nak solat. Jadi sembahyang subuh 2 rakaat, macam mana nak sembahyang subuh. Zuhur 4 rakaat, bila waktu dia, asar, maghrib dan isyak. Selepas pada itu, solat yang selain daripada itu dikenali sebagai solat sunat.
Begitu juga salatul lail, solat malam. Pada peringkat awal, sembahyang malam ni wajib. Tapi lepas turun solatul maktubah, perintah solat fardu, sembahyang malam pun jadi Nabi jadikan dia sunat. Sunat bagi umat, tetapi wajib bagi para anbiya. Untuk umat sunat, tapi untuk para anbiya sembahyang malam ni wajib. Jadi begitu juga puasa Ramadan. Sebelum puasa Ramadan, Nabi tekankan puasa Muharram. 10 Muharram ni. Puasa 10 Muharram ni. Aisyah radhiyallahu anha, Nabi perintahkan supaya berpuasa pada 10 Muharram ni sebelum difardukan Ramadan. Kemudian apabila puasa Ramadan itu difardukan, Nabi beri kelonggaran. Jadi mana siapa yang nak puasa Muharram boleh puasa. Siapa yang tak nak puasa Muharram pun tak berdosa. Itu je. Tak apa, siapa nak puasa boleh puasa. Kalau siapa puasa, Allah tambahkan pahala. Siapa tak puasa, tak ada apa-apa, tak berdosa. Jadi orang yang berpuasa, hati-hati. Jangan merasakan puasa dia pada hari ini lebih baik daripada orang yang tak puasa. Orang beriman pun tak boleh sombong. Orang beriman, dia tidak boleh sombong. Tidak boleh merasakan diri itu lebih beriman daripada orang lain dan memandang orang lain semua kafir. Merasakan diri itu lebih taat sehingga memandang orang lain semua murtad. Itu lagi bahaya. Itu lagi bahaya. Itu sebab Tamim, satu orang sahabat, nama dia At-Tamim Ad-Dari. Satu orang sahabat, nama dia At-Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Dia adalah sahabat yang mula-mula menyalakan lampu dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peringkat awal dalam masjid Nabi tak ada lampu, tak ada pelita, tak ada lampu. Bukan lampu macam ni lah, lampu zaman dulu tu, lampu pelita lah, lampu pakai api. Tapi Tamim Ad-Dari radhiyallahu pada tahun hijrah yang ke-9, tahun yang ke-9 hijriah, baru lampu dinyalakan dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat yang mula-mula pasang lampu tu, nama dia Tamim Ad-Dari. Jadi Tamim Ad-Dari radhiyallahu an, dia beritahu, dia kata, aku lebih suka solat 2 rakaat. Aku lebih suka solat 2 rakaat di waktu malam, tanpa diketahui oleh siapa-siapa. Aku lebih suka solat 2 rakaat di waktu malam, tapi tak ada siapa yang tahu. Seorang pun tak tahu yang aku bangun malam sembahyang 2. Itu lebih aku cintai daripada satu orang yang solat sunat begitu banyak sepanjang malam, kemudian pada esok hari dia bercerita dengan orang. Faham? Aku lebih suka sembahyang 2 rakaat saja, kuliah qul huwallah, tapi tak ada siapa yang tahu. Lepas tu aku tidur. Itu lebih aku cintai daripada solat sepanjang malam, banyak beratus-ratus rakaat, daripada tengah malam sampai subuh, sembahyang. Tapi bila bangun keesokan pagi, dia bercerita dengan orang. Dia beritahu, aku malam tadi aku sembahyang tahajud 200 rakaat. Kan? Kita pun bantai dalam WhatsApp tu, salam tahajud, gitu kata. Salam tahajud. Berhentilah awak kerja tu. Kan? Bangun tahajud ni diam-diam je. Diam-diam. Sembahyang tahajud ni diam-diam. Tak ada siapa perlu tahu bila kita bangun tahajud. Pukul berapa kita bangun pun orang tak perlu tahu. Kan?
Kita tak perlu tahu. Pukul berapa kita bangun, berapa rakaat kita semayang, kita tak perlu tahu. Ya. Kita pun hantar pukul 4 pagi, 3.30 pagi kita bangun, kita pun tembak. Itu pun sebab orang lain hantar, kita forward ke dia. Kita pun kata salam tahajud 3.58 pagi. Dalam grup tu ada 150 orang taman kita. Ada yang dah terbangun, dah tengok, Cikgu Mizi bangun 3.58. Mana cikgu? 3.58. Oi. Satu taman dah tahu dia bangun 3.58. Habis. Semayang kita habis. Sebab Imam Bukhari rahmatullah alaih, guru kepada guru. Imam Bukhari ada banyak ustaz, ramai ustaz dia, ramai guru dia. Tapi ada satu guru, nama dia Abdullah ibni Mubarak. Abdullah ibni Mubarak ni adalah guru kepada guru-guru Bukhari. Abdullah ibni Mubarak adalah guru, ustaz kepada ustaz-ustaz Bukhari. Jadi Abdullah ibnu Muhammad rahmatullah alaih, dia berkata, pernah satu ketika aku bersama dengan Abdullah ibnu Mubarak dalam satu peperangan, dalam satu jihad, dalam satu peperangan. Jadi bila tiba petang perang dah habis, bila tiba waktu malam, kami telah diputuskan untuk berjaga malam. Aku masih memegang tombak, kata Muhammad ni. Aku masih memegang tombak. Kemudian bila lewat malam, lepas isyak, kami dah solat, aku masih pegang tombak lagi. Kemudian aku lihat Abdullah ibnu Mubarak lepas semayang, dia bentang alas tidur dia. Dia pun terus tidur. Jadi aku pun, kata Muhammad ni, aku masih pegang lagi. Aku tengok Abdullah dah tidur, aku masih pegang lagi. Aku duduk. Sambil aku pegang tombak tu, aku pun tidur dekat tombak tu. Tidur dalam keadaan duduk. Dan Abdullah baring, tidur. Selang beberapa lama, Abdullah ibnu Mubarak ni, dia bangun. Jadi bila dia bangun perlahan-lahan. Dia buka mata, dia cek. Muhammad kata, aku pura-pura tidur. Dan aku lihat Abdullah ibnu Mubarak melihat kiri kanan. Dia nak pastikan orang lain semua dah tidur. Kemudian dia bangun perlahan-lahan. Dia ambil wudu. Kemudian dia pergi jauh sikit daripada kami. Dan dia mula solat. Muhammad kata, Abdullah beranggapan yang aku ni dah tidur. Dan dia telah solat sepanjang malam. Dia tak bangunkan aku pun. Dia semayang sampai dekat-dekat nak subuh. Dekat-dekat nak azan. Maka Abdullah ibnu Mubarak datang kepada aku. Bila datang, aku buat-buat tidur lagi. Abdullah kemudian bangunkan aku. Abdullah kata, wahai Muhammad, bangun. Dah azan dah. Aku pun terus pandang dia. Aku kata, Ya Abdullah. Dia kata, wahai Abdullah, aku ni sebenarnya mana dia tidur? Dia kata, wahai Abdullah, aku sebenarnya tak tidur. Bila aku cakap begitu, maka kulihat pada wajah Abdullah bertukar menjadi marah. Marahnya Abdullah kepada aku ni kerana Abdullah tahu yang aku tahu semayang malam yang dia dirikan. Dan dia tak suka. Dia kata, semenjak daripada peristiwa itu, Abdullah ibnu Mubarak tidak lagi bercakap dengan aku. Dia tak mesra lagi dengan aku dah. Dia dah tak nak banyak bercakap dengan aku. Begitulah keadaan dia sehinggalah dia meninggal dunia. Dia tak suka. Tidak ada satu orang, kata Muhammad, yang amat menjaga amal kesolehan dia, keikhlasan dia, melainkan Abdullah ibnu Mubarak. Jadi kita kalau beramal pun benda-benda sunat ni kan, benda-benda
sunat. Semayang tahajud kita, baca Quran kita, zikir kita, semayang malam kita, puasa sunat kita. Kan? Kita tak perlu heboh-heboh dengan orang. Kan? Jadi begitulah orang yang beriman. Orang yang beriman, dia tidak boleh jadi sombong. Dia tak boleh sombong. Merasakan diri lebih beriman. Dan memandang orang lain semua kafir. Merasa diri lebih taat. Memandang orang lain semua murtad. Itu pasal iblis, syaitan, dia adalah satu orang yang Allah beri kemuliaan. Tapi akhirnya dia tergelincir kerana merasakan diri dia lebih taat. Allah singkirkan dia. Allah gelincirkan dia. Kerana apa? Kerana dia merasakan diri dia lebih soleh daripada malaikat-malaikat yang lain. Jadi berhati-hati. Jadi kalau kita bangun malam, diam-diam. Tak perlu kita nak gatal, nak pegang telefon. Nak tembak saja. Kan? Saja nak tembak. Satu rahang kecil tahu kita bangun tahajud. Dusunio pun tahu, dusun setia tahu, semarak tahu. Kan? Semua tahu malam tadi. Jadi hati-hati. Kalau kita semayang macam ni, 60 tahun pun sia-sia je semayang kita. Jadi kata At-Tamim Ad-Dari, aku lagi suka solat 2 rakaat aja di waktu malam dan tak ada siapa tahu, dibandingkan dengan satu orang yang solat sepanjang malam tetapi besok pagi dia menceritakan kepada orang lain tentang amal yang dia buat. Jadi berhati-hati. Jadi balik kepada riwayat ini, setelah Allah turunkan perintah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang telah beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa di bulan Ramadan. Dia turun ayat ni. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata siapa yang berkehendak maka ia puasalah pada bulan Muharram ni. Nabi jadikan semai puasa Muharram ni puasa sunat. Tapi siapa tak dapat nak puasa, tak apa. Bukan senang ini nak puasa 9, ini nak puasa ni bukan senang, susah. Susah puasa 9 Muharram ni. Saya pun susah juga. Kita puasa, orang mesyuarat, lepas mesyuarat 20 biryani depan kita. 20 biryani. Semua orang makan, kita satu orang tak. Bukan senang. Kita pun rasa serba salah. Nanti semua akan tanya kita pasal apa tak makan. Kita pun tak suka nak beritahu semua orang, saya puasa, saya puasa, saya puasa. Faham? Kita pun rasa tak seronok nak beritahu orang kita puasa. Tapi kita telah terperangkap dalam sesuatu keadaan. Tapi kita nak macam mana? Kita sayang puasa Muharram kita. Dahlah puasa 9 Muharram ni setahun sekali. Kalau kita tak puasa hari ni, mungkin kita boleh tunggulah tahun depan. Tapi apakah ada jaminan kita akan bertemu tahun depan? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut puasa yang paling afdal, yang paling tinggi selepas Ramadan adalah puasa Muharram. Jadi puasa. Tapi bila kita buat puasa, di hujung dia kita adakah nak puasa tadi kita pun astaghfirullahal azim. Mudah-mudahan Allah terima puasa kita. Mudah-mudahan. Jadi hari ini 9 Muharram. Besok 10 Muharram. Ini puasa lagi besar. Hari ini 9 ni dia punya apa? Dia punya muqaddimah dia. Dia punya muqaddam dia. Pintu nak masuk dia. Besok hari besar dia. Jadi kemudian pada hadis yang ke-232, Abu Abdillah Al-Hafiz mengkhabarkan kepada kami, Abu Nadar Al-Faqih telah mengkhabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Auf Ibn Syihab daripada Humaid Ibn Abdurrahman Ibn Auf, bahawa beliau mendengar Muawiyah Ibn Abi Sufyan radhiyallahu an, pada hari Ashura, pada hari 10 Muharram, pada tahun beliau melaksanakan fardu haji, beliau telah berkata di atas mimbar, ya ahlul Madinah, wahai ahli Madinah, mana ulama kalian?
Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadzal yauma yaumu Asyura, wa lakum yaktubillahu alaikum siyamahu, faman syaa falyasum, wa man syaa falyumfitir." Sesungguhnya al-yaum pada hari ini ialah hari Asyura, 10 Muharram. Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan puasa pada hari ini. Siapa yang mahu berpuasa, hendaklah ia berpuasa. Siapa yang tidak mahu, hendaklah ia berbuka. Kan? Maknanya apa? Maknanya kalau orang tu puasa pun, tengah-tengah puasa, tiba-tiba pukul 11 terpaksa berbuka, tak apalah, nak buka boleh bu. Kalau dia tak tahan, lapar sangat, nak buka nak batal boleh batal, tak berdosa. Tapi pahala dia besar. Jadi kata Muawiyah, dia kata, "Wahai ahli Madinah, mana ulama kalian?" Dia kata, "Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari ini ialah hari Asyura. Sesungguhnya hari ini ialah hari Asyura. Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan puasa pada hari ini. Siapa yang mahu, hendaklah ia berpuasa. Siapa yang mahu, hendaklah ia berpuasa. Siapa yang mahu, hendaklah ia berbuka." Maknanya puasa pun boleh, tak nak puasa pun boleh. Maka berkata Al-Imam Al-Baihaqi rahmatullah alaih, kalimat Allah tidak mewajibkan puasa pada hari ini menunjukkan bahawa puasa itu tidak wajib sama sekali. Maka hal itu kerana perkataan tidak, lam, bermakna lepas. Maka kandungan hadis ini menjadi dalil bahawa perintah beliau untuk berpuasa pada hari Asyura itu bermakna sunat. Kemudian Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma dan Aisyah radhiyallahu anha telah meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda berkenaan hari Asyura, iaitu ia adalah suatu hari yang dipuasakan oleh kalangan Arab jahiliah. Sebelum Islam, Arab jahiliah memang puasa 10 Muharram. Itu kita kena ingat. Nabi kata ia adalah suatu hari yang dulu-dulu ni dipuasakan oleh kalangan orang Arab jahiliah, orang Arab jahiliah. Maka siapa di kalangan kaum muslimin, siapa yang berkehendak untuk berpuasa padanya, hendaklah ia berpuasa. Dan siapa yang berkehendak untuk meninggalkannya, maka hendaklah ia tinggalkannya. Jadi puasa boleh, tak puasa pun boleh. Tapi kalau puasa lebih baik. Jadi insya-Allah lah tuan-tuan ya. Jadi mudah-mudahan kita Allah Subhanahu wa taala beri kita kekuatan. Jadi siapa ada kemampuan, ada kekuatan, ambillah fadilat puasa hari Asyura besok kan. Mudah-mudahan banyak fadilat dia. Kan? Antara fadilat yang besar, Allah beri pengampunan. Setahun Allah bagi pengampunan kepada kita. Kan? Dan hari-hari Asyura kita perbanyakkan sedekah. Kan? Sebaik-baik sedekah syahrul ta'am, bagi makan orang, bagi makan fakir miskin. Kan? Kalau kita ada fakir miskin, bagus kita masak dan bagi makan fakir miskin. Kalau tengok fakir miskin tak ada, masak bawa datang masjid. Masak bawa datang masjid. Bagilah orang masjid makan. Banyak kelebihan dia. Mungkin kalau tiap-tiap hari kita beli rokok Canyon 2 kotak, kan? Kalau hari-hari kita beli rokok Canyon 2 kotak. Satu rokok Canyon berapa harga? RM6. Aku test saja. 6,5. 2 rokok dah RM13. Jadi mungkin hari Asyura beli satu rokok je, satu kotak je. Lagi RM6 tu sedekah, beli makan dan bagi orang syahrita. Walaupun amal tu sedikit. Tuan-tuan, apa saja amal kebaikan yang kita buat, sama ada besar ataupun kecil, jangan kita pandang amal kecil kita tu kecil. Jangan kita ingat amal yang kecil yang kita buat tu
Kecil. Walaupun kita beli 2-3 ringgit punya roti kita bagi orang makan. Walaupun kita mampu beli 5-10 ringgit punya barang ni. Jangan kita merasa benda tu kecil. Dia mungkin kecil pada pandangan kita, tetapi dia besar pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sedikit sedekah itu mampu merubah takdir hidup kita ni. Keberkatan rezeki hidup kita, bala, musibah. Mungkin dengan sedekah yang kecil, tapi ikhlas, Allah tukarkan keburukan menjadi kebaikan. InsyaAllah. Jadi kalau tak beli kanyon lagi bagus. 12 ringgit tu boleh sedekah di jalan Allah SWT. Jadi insyaAllah tuan-tuan, kita berhenti dekat ni dulu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.